Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar. Baik, hari ini bersama dengan Cikgu Fahmi, kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 4 iaitu kata sendi nama. Baiklah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kemahiran tata bahasa, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Objektif kita pada hari ini adalah menggunakan 5 daripada 6 kata sendi nama dengan betul. Baiklah murid-murid, kamu semua boleh membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 muka surat 61. Baiklah, sebelum kita belajar tentang kata sendi nama, kita perlu mengetahui apa maksud kata sendi nama. Kata sendi nama adalah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Fungsinya adalah untuk menjelaskan maksud di dalam ayat. Ini adalah contoh kata sendi nama yang terdapat di dalam bahasa Melayu. Contohnya adalah di, ke, kepada, oleh, dari, pada, daripada, dalam. Okey, murid-murid pernah tak lihat perkataan-perkataan ini di dalam ayat-ayat di dalam bahasa Melayu? Mesti pernah kan? Ini kita akan belajar tentang fungsi-fungsinya. Berikut adalah contoh ayat yang menggunakan kata sendi nama. Mari kita lihat dan baca sama-sama. Farish berada di dalam kelas. Cuba tengok yang warna merah tu. Di bermaksud kata sendi nama. Mari kita baca ayat yang kedua. Peserta acara lumba lari tersebut sedang menuju ke garisan penamat. Apa kata sendi nama tu dalam ayat ini? Dalam perkataan ke. Yang terakhir, Ashraf menyerahkan tugasan kepada guru. Kata sendi namanya adalah perkataan kepada. Baiklah, ini adalah contoh-contoh kata sendi nama dan fungsi-fungsinya. Sebenarnya terdapat lebih banyak lagi kata sendi nama di dalam bahasa Melayu. Tetapi hari ini kita akan fokus hanya kepada 8 kata sendi nama sahaja. Mari kita lihat yang pertama. Ke. Ke ini digunakan untuk apa? Ke ini digunakan untuk menunjukkan tempat, arah, masa dan benda. Tempat, arah, masa dan benda. Contoh ayat. Dia hendak pergi ke Kedah. Menunjukkan tempat. Seterusnya kita ke kata sendi nama yang kedua. Perkataan di. Di kebiasaannya menunjukkan tempat. Contoh ayat yang menggunakan kata sendi nama di adalah Hong tinggal di Johor Jaya. Hong nama orang, Johor Jaya tempat. Seterusnya kita ke kata sendi nama yang ketiga iaitu dari. Dari menunjukkan tempat dan masa. Contoh ayat yang kita boleh dapat adalah David berasal dari Pulau Pinang. David orang, Pulau Pinang tempat. Baiklah, kita ke yang seterusnya. Kepada. Kepada menunjukkan arah, tempat, orang yang dituju. Contoh ayat, surat jemputan itu ditujukan kepada Encik Ali. Orang yang dituju.
Tengok pula seterusnya. Oleh. Oleh digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di dan ter. Tengok, yang berawalan di dan ter. Contoh ayat, pencuri itu telah ditangkap oleh pihak polis. Nampak? Selepas kata kerja pasif. Kata kerja pasif ni apa? Ditangkap. Yang berawalan di atau ter. Selepas kata pasif yang berawalan di atau ter, mesti meletakkan kata sendi nama oleh. Seterusnya, kata sendi nama pada. Pada ni boleh dua ya. Satu, menunjukkan tempat bagi perbuatan, dan yang kedua adalah keterangan waktu. Jika menunjukkan tempat bagi perbuatan, contoh ayatnya seperti lukisan itu digantung pada dinding. Nampak? Tempat dan perbuatan. Bila kita guna pada untuk keterangan waktu, contoh ayat adalah hujan turun lebat pada petang semalam. Menunjukkan waktu kan? Petang semalam. Seterusnya, kata sendi nama daripada. Daripada ni boleh tiga ya. Yang pertama adalah menunjukkan tempat datangnya sesuatu, asal kejadian sesuatu, dan menunjukkan perbandingan. Mari kita lihat contoh daripada yang menunjukkan tempat datangnya sesuatu. Hashim menerima surat itu daripada abangnya. Nampak? Tempat datangnya sesuatu daripada abangnya. Seterusnya adalah asal kejadian sesuatu. Kertas ini dibuat daripada kayu. Nampak? Asal kejadian sesuatu. Dari mana datangnya kertas? Daripada kayu. Daripada yang ketiga adalah menunjukkan perbandingan. Contoh ayat adalah Rashid lebih tinggi daripada Solihin. Rashid lebih tinggi, maksudnya Rashid memang lagi tinggi daripada Solihin. Jadi itu kita menggunakan kata sendi nama daripada. Baiklah, kata sendi nama yang terakhir adalah dalam. Dalam menggunakan sendi nama di atau ke sebelum perkataan dalam, menunjukkan tempat. Dalam dia biasanya menunjukkan tempat. Tengok ni, duit itu berada di dalam tabung. Ini adalah contoh terdapat kata sendi nama di hadapannya. Duit itu berada di dalam tabung. Seterusnya, mari kita ke bahagian membaca. Mari kita baca sama-sama ya. Baik. Pertama, menjaga keselamatan diri perlu diutamakan oleh setiap orang. Usaha ini menunjukkan seseorang itu menyayangi dirinya sendiri. Baik. Seterusnya, ayat yang kedua, perenggan yang kedua. Tempat-tempat yang perlu diberikan perhatian serius termasuklah pasar raya. Pengguna perlu mengelap pemegang troli dengan tisu yang basah sebelum menggunakannya. Hal ini dapat mengelakkan jangkitan kuman dan penyakit berjangkit. Perenggan yang ketiga. Selain itu, ibu bapa yang membawa anak kecil ke pusat dobi layan diri
juga harus berwaspada. Hal ini penting bagi memastikan anak kecil mereka tidak masuk ke dalam mesin tersebut. Terusnya, wayar penyambung yang digunakan di luar rumah turut mengundang kemalangan. Kejadian lita pintas berpunca daripada wayar penyambung yang berserabut. Perenggan yang terakhir, pengguna kerusi urut juga boleh ditimpa kemalangan. Pengusaha kedai kerusi urut tidak menyelenggarakan kerusi tersebut pada setiap bulan secara berkala. Hal ini menyebabkan pengguna kerusi urut mengalami renjatan elektrik. Jadi, apa yang kita boleh faham daripada petikan di dalam buku teks ini? Tentang pentingnya menjaga keselamatan diri dan cara-cara menjaga keselamatan diri. Tengok, contohnya adalah pasaraya. Sebelum kita pergi ke pasaraya tu, kita dapat troli kan? Kita perlu lap dengan tisu yang basah. Untuk apa? Mengelakkan jangkitan kuman dan penyakit-penyakit. Selain itu, jika kita ke pusat dobi layan diri, kita juga kena berhati-hati kerana budak-budak kecil, anak-anak kecil dikuatiri termasuk ke dalam mesin tersebut. Perkara ini juga pernah berlaku ya. Pernah viral di media sosial, anak-anak kecil masuk ke dalam mesin basuh. Sebab ni seterusnya adalah wayar penyambung. Ini biasanya switch-switch pelak-pelak yang berada di rumah kita. Tengok ni, pengguna kerusi urut juga boleh ditimpa kemalangan. Kamu semua pernah pakai kerusi urut? Best kan? Kerusi urut juga boleh mendatangkan kemalangan bila kita terkena renjatan elektrik. Jadi diharapkan semua lebih berhati-hati selepas ini. Baik, akhir sekali cikgu nak beri latihan kepada kamu semua. Baik, kamu menggunakan buku latihan, buku tulis kamu. Jika tiada buku tulis, kamu tertinggal di sekolah ke ataupun hilang ke, kamu boleh menggunakan kertas A4 boleh, kertas kajang boleh. Kamu mesti membuat latihan membina ayat menggunakan kata sendi nama yang kita telah belajar tadi. Jika kamu semua tidak jelas, kamu boleh mengulang semula video ini untuk mencari fungsi-fungsi dan contoh ayat yang menggunakan perkataan kata sendi nama seperti yang berada di sini. Pastikan kamu semua tidak menulis ayat yang sama dengan ayat contoh yang cikgu telah tunjukkan. Kamu semua mesti buat ayat sendiri. Boleh? Baik, setelah kamu siap, kamu mestilah tangkap gambar ayat yang telah kamu buat itu dan berikan di dalam grup Telegram. Boleh? Baik, kamu semua mesti hantar dengan cepat ya, selewat-lewatnya 8.30 malam ini. Baiklah, sekian. Terima kasih. Cikgu harap kamu semua jelas dengan apa yang telah cikgu ajarkan tadi.
Semoga kita berjumpa lagi.